صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu dan kakak-kakak para muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pagi ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama dapat meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dan juga dapat kita terus mencari bekalan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Salah satu daripada kelebihan Ramadan ini, Nabi kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim wa suffidat fihi maradatu syayatin." Ya, Nabi sebut bila datang saja bulan Ramadan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup rapat pintu neraka dan juga dirantai syaitan-syaitan durjana. Jadi ulama-ulama menyebut bahawasanya amalan-amalan di dalam bulan Ramadan ini adalah amalan yang boleh meningkatkan pahala kita dengan banyaknya. Sehingga insya-Allah kita juga akan menjadi ahli syurga. Ya, sebab nak masuk syurga ni ada prasyarat dia, mesti orang beriman yang pahala banyak, dosa diampunkan dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita pagi ini kita nak sembang tajuk kembara syurga ni, iaitu kita nak baca beberapa hadis Nabi daripada kitab Tanbihul Ghafilin yang berkaitan dengan sifat syurga dan juga sifat ahli-ahli syurga. Masa kembara ni kita nak, walaupun belum masuk syurga, tapi kita nak berkenalan dengan syurga dan macam mana kita nak siap-siapkan diri kita supaya ada persiapan untuk ke syurga. Kita hidup sebagai watak ahli-ahli syurga insya-Allah. Baik, beberapa hadis Nabi lah yang kita nak baca hari ini. Iaitu hadis yang pertama, sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya, "Ya Rasulullah, syurga tu dibuat daripada apa ya Rasulullah?" Lalu jawab Nabi SAW, syurga itu dibuat daripada air. Kita asal daripada tanah. Yang kemudian ditukar daripada tanah menjadi air mani kita ni. Syurga juga asalnya daripada tanah, daripada air. Dibuat, diubah. Lalu sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, bangunan syurga macam mana pula? Ya, istana-istana syurga." Jawab Nabi, "Labinatun min dha'ab wa labinatun min fiddah." Dia kata, "Wa milatuha al-misk al-azfar wa turabuha al-za'faran wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut man yadkhuluha yan'am wa la yay'as wa yakhlud wa la yamut wa la yabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Nabi kata salah satu daripada binaan batu-bata yang digunakan oleh Allah untuk buat syurga ini adalah batu-batanya daripada emas. Dan juga satu lagi batu-bata dia, bentuk binaan dia daripada perak, emas perak, emas perak. Lantai-lantai dia berbau kasturi yang semerbak mewangi. Kemudian tanah dia adalah daripada za'faran. Mana tak ada lagi tanah busuk apa tak ada dah. Za'faran. Kemudian batu-batu yang ada di dalam syurga itu adalah mutiara-mutiara dan permata-permata. Allahu Akbar ya. Bayangkan kita duduk satu tempat, batu-batu jalan ni semua mutiara. Allahu Akbar. Ibu-ibu pergi Sabah teruja beli mutiara banyak-banyak. Itulah batu-batu tanah yang ada dalam syurga besok. Siapa yang masuk di dalam syurga ini sentiasa senang, tidak susah. Dia hidup kekal dan tak mati. Ya. Pakaian-pakaiannya tidak akan lapuk. Dan kemudaannya tidak akan berubah. Tak ada tua dah. Lepas tu jangan risau tentang tua. Sekarang kita akan terus mentua. Tua, menu ni kan. Kita akan terus tua. Biarlah tua. Tapi akhirat besok, kalau dah masuk syurga, kita akan kekal awet muda. Allahu Akbar.
Kemudian Nabi pun sambung. Dalam hadis ni, Nabi sambung hadis lain. Nabi kata, salah satu la turaddu da'watuhum. Al-imamu al-adil was-sa'im hina yuftir wa da'watul mazlum fa innaha turfa' fawqal ghamam fayanzur ar-rabb jalla jalalu fayaqul wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Ya, Nabi pun sambung cerita syurga, terus Nabi sambung. Ada 3 macam doa yang Allah tidak reject. Doa daripada pemimpin-pemimpin yang adil. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Lepas tu ibu-ibu, kakak-kakak masa buka puasa tu sebelum buka doa, lepas buka doa. Jangan lupa ya. Jangan kita sibuk dengan dapur sampai tak sempat berdoa. Sambil masak, sambil doa. Mintalah apa-apa ya Allah. Antara doa yang Nabi suruh kita minta banyak-banyak bulan Ramadan ni, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah? Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, astaghfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Allahumma ya Allah inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku minta ridhamu, aku minta syurga. Minta syurga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon kepada engkau daripada kemurkaanmu ya Allah dan daripada neraka-Mu ya Allah. Di Nabi SAW sebut ya. Jadi doa-doa yang makbul, imam yang adil, pemimpin yang adil yang memerintah dengan saksama tidak menzalimi rakyatnya, dan juga orang puasa ketika berbuka, dan juga orang teraniaya. Bila kita buat nanya orang, maka orang teraniaya ini kalau dia nak munajat kepada Allah, doanya pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buat nanya orang, ya, jangan buat tipu daya orang, jangan aniaya orang. Insya-Allah ya, kita jadi orang yang soleh yang sentiasa melakukan kebaikan. Di Nabi sebut, demi kemuliaan dan kesabaran aku akan bela engkau wahai orang yang kena zalim, walaupun menanti masa saja, walau ba'da hin. Baik. Kemudian Abu Hurairah lagi dia kata Nabi pun sambung cerita lagi. Dalam hadis ni waktu lain lah. Ya, Nabi SAW menceritakan tentang syurga nanti. Inna fil jannah syajaratun yasirur rakib fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Dalam syurga besok, kata Nabi SAW, ada pohon yang sangat besar. Di mana pohon tu, orang naik kenderaan pusing-pusing jalan bawah dia, 100 tahun pun tak habis lagi dia punya naungan ataupun tuduhan dia. So, sekarang kalau kita tengok di masjid-masjid, dia orang suka tanam pokok kitab. Kenapa tanam pokok kitab? Sebab dia punya daun dia memanjang, dia punya dahan tu sampai dapat berteduh ramai, kan? Bila pokok-pokok ni lama, pokok besar, teduhan dia lagilah lama, kan? Lagilah seronok orang bermain di bawah dia. Dalam syurga ada pokok yang sangat besar yang tak dapat dibayangkan. Inilah tak dapat dibayang sebab orang jalan dengan kenderaan pun perlu ratusan tahun untuk habiskan. Maknanya pokok tu besar mana tak tahulah. Kemudian Nabi pun kata, iqra'u in syi'tum. Kalau kamu nak baca dalil dia kat mana, bacalah. Iaitu wazillim mamdud. Dalam Quran Allah kata dalam naungan yang memanjang. Yang ni di bawah lindungan yang mamdud, yang berpanjangan, yang memanjang. Ya. Wa fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi kata dalam syurga ni nikmatnya ma la 'ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Kalau kita pernah tengok tu bukan syurga lagi. Oh, saya pergi dahsyat, lawa, cantik. Itu dunia lagi.
Ya sekarang ni ibu-ibu ada duit banyak pergi jalan. Kenapa kita pergi jalan? Nak tengok keindahan alam tu masih alam. Belum lagi syurga. Kita suka pergi, saya tak banyak berjalan lah ni. Saya selalu berjalan pergi Mekah je. Kan? Mekah, Madinah, Taif. Paling saya berjalan pun Turki. Itulah kan. Jadi, ada orang kata pergi Bosnia cantik Ustaz. Ada yang kata ada tempat di Kashmir, lawa Ustaz. Ada orang kata Ustaz, Cina pun ada tempat lawa dan sebagainya. Saya tak sampai-sampai lagi lah. Tapi ada orang yang berkelana, ada sahabat saya ni tiap-tiap tahun. Asal orang sebut lawa, dia pergi tengok. Kan? Tapi itu semua yang pernah ditengok oleh manusia. Saya kadang-kadang suka save je lah. Tak ada duit nak pergi semua. Jadi kita save tengok. Oh lawa sungguh, Masya Allah. Tapi akhirat besok masuk dalam syurga. Mala ainur ra'at. Bosnia, Kashmir. Cantik sangat. Masya Allah. Kan? Nanti kita buat rombongan pergi jalan tengok. Baik. Kemudian lagi kata Nabi. Wala udhunun sami'at. Telinga tak pernah dengar. Selalu orang dengar sedap lagu ni. Sedap bunyi kicauan tu. Sedap telinga. Dan orang pun tak pernah cerita. Sekarang kita cerita, Bosnia orang yang pernah pergi dia boleh cerita. Kashmir dia boleh cerita. Kan? Tapi syurga ni tak ada orang boleh gambarkan dengan tepat. Sebab kita belum masuk syurga lagi. Jadi kemudian Nabi kata, wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlintah di hati-hati kamu. Kita duk bayang ni tak boleh kaya, tak boleh bayang. Dahsyatnya syurga yang disediakan oleh Allah. Nabi kata, iqra'u in syi'tum. Kalau kamu nak baca ayat dia, Quran dia, kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, kemudian maka tidak seorang pun mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka daripada kemenangan yang memuaskan hati sebagai pembalasan apa yang telah mereka lakukan. Wala mawdi' sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan ada satu tempat sautin ni tempat orang berlumba. Tempat orang berlari, kan? Jadi satu tempat orang berlumba berlari ni dia kata khairun minad dunya. Tempat orang duduk jogging, kan? Duduk berlumba. Situ tempat tu adalah lebih baik daripada tempat-tempat yang ada dalam dunia ni. Bacalah kata Nabi. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannah faqad faz. Siapa-siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, inilah orang-orang yang telah menang. Sebab sekarang ni perlombaan, orang berlawan. Jadi siapa nak menang betul-betul menang, pemenangnya ialah orang yang dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata dalam syurga ni selain daripada bangunan lawa ni ada bidadari. Orang laki-laki seronok sangat bidadari. Perempuan kata kami nak jadi apa? Kami ada bidadari. Bidadari ni dia tidak jadi saingan lagi pada orang perempuan. Orang perempuan cemburunya dalam dunia sahaja. Bila dia masuk syurga, dia akan dilantik, ditukar oleh Allah menjadi wanita tercantik. Orang perempuan yang salihah, dia mati tua, umur 80. Gigi tak ada, kulit dia kendur. Matanya kabur, uban terabur, gigi dah gugur, kulitnya kendur. Tapi kalau dia ahli syurga, bangkitnya bidadari. Bangkitnya paling lawa. Dan dia adalah ketua bidadari dalam syurga itu. Dalam syurga bilik suami dia lah. Yang sebab tu jadilah orang perempuan yang salihah. Kekalkan, maintain salihah kita insya-Allah. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bidadari ni Allah jadikan daripada 4 sumber bidadari. Kita daripada tanah. Kita ni tanah air mani. Tapi bidadari Allah jadikan daripada misk, kasturi, ambar, kafur dan za'faran. Semuanya ini adalah wangi-wangian dan dicampur dengan ma'ul hayawan.
Ma'ul hayah ni makna air hidup. Dia air bukan daripada ibu dan bapa. Air itu sumber air. Hayawan dia panggil. Sumber air hidup. Maka setelah dijadikan, maka semua bidadari ya akan asyiklah kepadanya. Andai kata ia berubah menjadi laut, maka tentulah laut menjadi tawar. Dan tercantum di leher dia ada perkataan. Tercantum tu tak tahu dia pakai rantai ke apa. Wallahu'alam. Siapa yang ingin mendapat isteri seperti aku, maka taatlah ia kepada Tuhanku. Ya. Man aradani falyuti' rabbi. Oh, Masya Allah. Kan? Allahu Akbar. Al-Imam Mujahid dia kata, bumi syurga itu buminya daripada perak. Tanahnya daripada kasturi. Maknanya tak ada tanah busuk. Semua kasturi. Pokok-pokok dia, urat-urat pokok semua daripada perak. Daun-daun dari mutiara zabarjad. Dan daun dan buahnya di bawah itu. Ya. Syurga ni kata Imam Mujahid, siapa yang nak makan, duduk je bawah pokok. Dia nak duduk, nak berdiri, ada buah boleh ambil. Dia duduk, baring pun ada juga buah boleh ambil. Ini kan? Allahu Akbar. Sebab dia kata dalil dia Allah sebut dalam Quran. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Maka direndahkan buah-buahnya sehingga mudah untuk dipetik semudah-mudahnya. Allahu Akbar. Buah apa yang ada dalam syurga? Dalam Quran Allah sebut walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kamu dalam syurga besok ni, apa saja yang kamu rasa nak makan. Dan bagi kamu apa saja yang kamu minta ada berlaku. Di kebun kita berlaku. Dalam kebun tu ada pokok yang kita boleh teringat nak makan buah apa semua ada itu. Masya Allah, dahsyatnya ya. Allahu Akbar. Kita bayangkan kita lalu kebun tu musangking ada. Ada musangking. Lebih sedap dan lazat. Kullama ruziqu minha min samaratil rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka nak makan buah-buahan ni, mereka akan ada dapati buah tersebut. Bila makan dia kata, macam buah yang kita makan kat dunia lah. Ni musangking, apple, anggur dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka diberikan yang serupa. Tapi rasanya lagi sedap dan lazat daripada buah-buahan dunia. Buah-buahan dunia ni dia ada masuk ulat apa semua. Kan? Ada masam. Kita beli durian, kadang-kadang nanya. Buah durian timbang-timbang balik rumah tak ada isi. Yang ni tak ada. Semua sedap dan lazat belaka. Masya Allah. Hebatnya kan? Allahu Akbar. Ya Allah jadikanlah kami daripada ahli syurgamu ya Rabbal Alamin. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi kata, demi Allah yang menurunkan kitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ahli syurga ini setiap hari, setiap saat bertambah elok cantiknya. Sebagaimana dalam dunia bertambah tua, tapi syurga tidak. Dia bertambah handsome. Dia tak jadi budak. Dia umur ahli syurga ni lebih kurang dalam 30 tahun. 30 ke 33 tahun. Baik. Abu Lais meriwayatkan daripada sanad dia sampai kepada sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Kata Suhaib ni, dia kata idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nar an-nar nada munadin ya ahlal jannah inna lakum indallahi maw'ida yuridu an yunjizakumu fayaqulun ma huwa alam yusaqil mawazinana wa yubayyid wujuhana wa yudkhilna al-jannah wa yukhrijna minan nar. Qala fayakshiful hijab fayanzuruna ilaih
Fawalladhi nafsi biyadi ma a'tahum syai'a huwa ahabu ilaihim minan nazar ilaihim. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka pun dah selesai masuk neraka. Na'udzubillah. Ya Allah, janganlah kami dimasukkan dalam neraka-Mu. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dua ibu bapa kami, anak isteri kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Maka ada seruan. Wahai syurga, Allah Ta'ala akan, wahai syurga, Allah Ta'ala akan menepati janjinya kepada kamu. Ya, ada seruan makna fayaqulun. Ya, mereka ini, Allahu Akbar, menyeru. Ya, mereka berkata, apakah itu tidakkah kami telah memberatkan timbangan amal kamu dan memutihkan wajah kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga dan menghindarkan kamu daripada neraka. Baik. Maka dia kata, Allah membukakan bagi mereka hijab. Orang ahli syurga ni bila dia masuk ke dalam syurga, maka mereka minta lagi, ya. Minta janji-janji Allah lagi. Apa lagi? Dah masuk syurga dah, ditimbang titian sirat lah, lepas semua, apa lagi nak? Mereka kata nak apa lagi? Nak tengok wajah Allah. Nak tengok wajah Allah. Maka pada masa itu dibuka hijab. Kita ni banyak benda yang tak boleh nampak. Bukan sebab benda tu tak ada, tapi Allah hijab. Macam di rumah kita ada jin. Ada anak kita nampak, kita tak nampak. Kan? Ada anak tu senyap, takut. Kalau ada budak-budak kecil nangis je kan. Dia masa tu terbuka hijab. Nampak jin tu, orang tu duduk jalan bongkok-bongkok. Kita tak nampak kan. Jadi tak nampak, padahal benda tu duduk sama. Anak kita kata tu, boh. Saya pernah duduk masa kat sekolah. Anak saya nangis sambil tunjuk, tu abah, tu abah. Oh, saya kata ni ada benda masuk dalam rumah. Anak saya masa saya pergi tutup tangki air sekolah tu tengah malam. Balik-balik dia kata air tak ada. Saya pergi buka tangki air. Kan, sebab apa? Air tak naik, pam dia tak naik. Jadi kita pergi tu buka lah. Kat pam tu ada jin. Tapi kita tak nampak lah. Kan? Saya berasa lah, memang je sampai tu buat tak tahu je lah kan. Suluh-suluh buka. Lepas tu bila balik, masuklah rumah, anak turun kereta dulu lari. Masuk dalam, masuk menangis merah-merah. Abah tu. Oh, saya kata ni dia tupang balik ni. Patut rasa lain macam tadi. Kan, saya pun buka pintu, baca ayat kursi, Allah dia keluar kau wahai makhluk Allah Ta'ala. Sampai tak berapa lama saya pun, kalau betul orang tua ambil penyapu kawan-kawan sambil baca ayat kursi. Baca. Lepas tu anak saya pun dah mula diam dan akhirnya dia senyum. Tak apalah. Dia tunjuk tu abah. Kan? Malaikat. Ramai yang tak pernah tengok malaikat, tapi ada orang pernah jumpa malaikat. Mak saya masa nak meninggal. Dia tanya saya, tu siapa tu? Sebelum nak meninggal, dia tunjuk, tu siapa tu? Saya pun tengok, mana tak ada. Saya kata, sah malaikat dah datang jumpa mak ni. Malaikat, dia nampak. Bila nak meninggal, orang nampak. Tapi, kenapa kita tak nampak? Ada hijab. Allah Ta'ala ada, tapi kita tak boleh tengok. Sehingga dibuka hijab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi, bila dah nampak Allah Ta'ala, maka orang akan berkata, dia akan kata, demi jiwaku yang ada di tangannya, belum pernah diberi sesuatu yang lebih menyenangkan daripada melihat kepada zat Allah. Maka orang ahli syurga akan kata, inilah nikmat yang paling lawa, yang paling hebat. Kita ni beriman dengan Allah. Sejak dia kecil dia ajar, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah cantik. Tiada yang buruk-buruk kepada Allah. Semua sifat kesempurnaan. Kita ni beriman tapi tak pernah tengok Allah. Masuk syurga, antara nikmat yang hebat, boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zat Allah tu kita boleh nampak. Macam mana? Kita tak boleh bayang-bayang. Tunggu masuk syurga insya-Allah. Baik. Anas bin Malik dia kata, Jibril alaihissalam satu hari datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia bawa satu cermin putih. Yang cermin tu di tengah-tengahnya ada titik hitam. Maka Nabi tanya kepada Jibril, ni cermin apa wahai Jibril? Lalu jawab Jibril, ini adalah cermin putih ni tanda perumpamaan bagi hari Jumaat. Dan titik hitam tu perumpamaan di tengah-tengah cermin tu ada satu titik mustajab doa. Di mana telah dikurniakan kepada umat kamu. Ada satu saat mustajab doa ni. Sehingga umat-umat yang sebelum daripada kamu berada di belakang kamu. Orang Yahudi, Nasara, mereka ibadat. Orang Yahudi hari Sabtu. Orang Nasara hari Ahad. Kita depan hari Jumaat. Dan ada saat di hari Jumaat tu, kalau orang beriman tepat waktunya berdoa untuk kebaikan, pada saat tersebut pasti akan dimustajabkan doanya oleh Allah. Atau dia berlindung kepada Allah daripada segala mara bahaya pada hari Jumaat, nescaya akan dimakbulkan, dihindarkan. Dan hari Jumaat ni di kalangan kami malaikat, kami namakan sebagai Yaumul Masjid. Yakni malaikat panggil hari Jumaat ni Yaumul Masjid. Hari yang penuh dengan ekstra. Hari bonus. Hari tambahan. Ya. Lalu apakah Yaumul Masjid ini? Jawab Jibril alaihissalam, Allah dah buat satu lembah di syurga itu, dia panggil Jannatul Firdaus. Di sana ada anak bukit dari kasturi. Tiap-tiap hari Jumaat, di sana disediakan mimbar-mimbar dari nur yang diduduki oleh para nabi. Yang ni bila akhirat besok, masuk syurga hari Jumaat ni, ada mimbar-mimbar daripada nur yang nabi-nabi duduk. Ada mimbar daripada emas permata yang diduduki oleh para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan juga adalah lagi orang-orang ahli ghuraf yang ni duduk dalam bilik-bilik syurga di belakang mereka di atas bukit, di mana mereka berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat nanti, di hari akhirat besok, ada juga Jumaat. Tapi tiap-tiap Jumaat tak sembahyang Jumaat macam dunia lah. Jadi hari tersebut, manusia ni akan duduk memuji Allah Ta'ala belakang. Ya, sehingga Allah kata, mintalah kamu nak minta apa? Lalu jawab Allah, aku dah redha kepada kamu. Ya, dengan keredaan, maka orang ramai kata kami nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta redamu, syurga dah. Nas'aluka ridhak. Maka semua minta redha. Allah kata aku dah redha dah ni. Sebab tu aku bagi kamu masuk dalam rumah aku lah, syurga aku. Aku muliakan kamu. Kemudian Allah tampakkan zat Allah itu kepada mereka, sehingga mereka dapat melihat zatnya. Jadi tidak ada di antara mereka itu yang hari yang paling mereka suka sangat, melainkan hari Jumaat lah. Ya, tak ada orang yang kata nak tunggu hari ni. Semua duk tunggu hari Jumaat. Semua tunggu. Sebab mereka berasa bertambahlah kehormatan. Hari Jumaat ialah hari bertemu dengan Allah. Boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu, kakak-kakak yang dikasihi sekalian, hari Jumaat ni pastikan suami, anak-anak pergi solat Jumaat. Dan duduk sana jangan bawa handphone. Simpan kalau bawa. Jangan main game. Jangan, ya. Duduk dalam masjid daripada awal tu, banyakkan saat-saat berdoa sebelum. Bila masuk waktu, doa. Bila antara dua khutbah, doa. Kan? Doa. Kita berdoa minta pada Allah Ta'ala apa nak minta. So, bila dia minta, dia lah kita minta. Orang puan boleh tak baca doa? Boleh. Waktu saat-saat Jumaat ni, duduk di rumah, sebelum suami balik, maka orang perempuan bacalah doa. Lepas solat zuhur, lepas masa suami belum balik tu, ambil wuduk, siap-siap. Baca Quran, berdoa. Jadi doa. InsyaAllah, orang perempuan, berdoa berterusan. Dalam tempoh ni, kita rasa dia khutbah ni. Baca doa. Mana tahu saat mustajab itu
akan dapat pada kita. Dia setengah ulama kata sah mustajab tu bila iman duduk antara dua khutbah. Ada yang kata lepas daripada khutbah. Ada yang kata lepas asar dan macam-macam lah. Yang penting berdoa berterusan supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan Allah bagi rahmat dan berkatnya kepada kita. Baik, dalam riwayat lain, ya, Allah suruh kepada malaikat, berikanlah makanan kepada para wali-wali, kepada para wakil aku. Maka dihidangkan berbagai makanan. Terasalah pada tiap-tiap suapan itu rasa yang berbeza-beza. Lebih lazat. Bila selesai saja, bila selesai je makan, lalu malaikat diarahkan pula, berikan pula minuman pada hamba-hamba aku. Maka diberilah minuman yang tiap-tiap teguk tu rasa lazat. Oh, kita kalau minum dah banyak hilang dah lazat dia. Tamu sedap sangat kan, dah boleh kenyang tak sedap. Tapi bila dah selesai, kata Allah Ta'ala, Allah berfirman, akulah Tuhan kamu. Aku telah menepati apa yang aku janjikan kepada kamu. Sekarang kamu nak minta apa, aku nak bagi. Aku nak makbul. Lalu orang ramai pakat kata, nas'aluka ridha. Kami minta redha. 2-3 kali jawab sama. Lalu Allah Ta'ala kata, aku dah redha. Dan masih ada lagi tambahan. Aku muliakan kamu dengan kehormatan yang terbesar daripada semua yang telah kamu terima. Lalu dibukalah hijab. Ni cerita lebih kurang yang tadilah ya. Sehingga mereka semua dapat melihat Allah. Segeralah mereka bersujud kepada Allah Ta'ala. Ikut sekehendak Allah Ta'ala lah. Ya, sehingga Allah Ta'ala suruh mereka angkat kepala. Sebab sekarang bukan masa ibadat. Di sinilah mereka lupa pada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Sebab terasa benar. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Kemudian mereka balik. Maka semerbak bau harum daripada bawah arash. Daripada satu bukit kasturi yang ditaburkan di atas kepala mereka. Atas ubun-ubun kuda mereka. Bila mereka balik kepada isteri-isterinya, maka sudahlah bertambah indah, handsome lebih daripada mula mereka meninggalkan. Sehingga isteri-isteri pun kagum. Oh, abang, comel loteh, handsome lebih. Tadi pergi handsome dah, balik handsome lagi. Masya Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Nabi Ikrimah, dia kata orang ahli syurga ni, dia kata ahli syurga ni ketangkasan kekuatan dia ibarat satu orang berumur 33 tahun. Laki-laki dan perempuan sama. Makcik-makcik tak ada dah ya. Ada satu hari Nabi gurau. Satu makcik ni dia kata, ya Rasulullah, doakan makcik masuk syurga. Maka Nabi kata, makcik, orang tua tak ada dalam syurga. Ni gurau Nabi. Makcik, orang tua tak ada dalam syurga. Menangis makcik ni. Dia kata makcik dah tua baru masuk Islam apa semua. Nabi pun senyum balik, makcik. Ya, bukan maksud makcik tak boleh masuk syurga. Tapi dalam syurga, orang tua tak ada dalam syurga. Orang muda belaka makcik masuk syurga jadi muda balik. Muda 33 tahun, 30-an. Ya. Di mana Allah bangkitkan kita tinggi-tinggi semua. Sama dengan tinggi asal Nabi Adam alaihissalam. Ya. Pada mula-mula dulu. Nabi Adam tinggi berapa? 60 hasta. Satu hasta ni lebih kurang 1 kaki setengah. Jadi kita 90 kaki lah. Lebih kurang. Tinggi lah kan? Itulah ketinggian. Di mana tak ada janggut. Sekarang ni kita disuruh simpan janggut. Sebab ikut sunnah Nabi. Masuk syurga, ahli syurga umur 33 dan janggut tak ada. Bulat mata. Kemudian pakai aksesori 70 aksesori. Sekarang orang laki-laki dia tak boleh pakai sembarangan. Mah perak tak boleh pakai sembarangan kan.
Dia tak boleh pakai macam dulu raja-raja India pakai mahkota daripada mah, tak boleh. Dalam dunia ni, sutera tak boleh, mah tak boleh pakai orang lelaki-lelaki, kan? Tapi akhirat besok Allah bagi. Allah bagi 70 macam perhiasan. Dan warna dia berubah tiap-tiap jam. Dengan 70 macam warna. Di mana muka dia, dengan dia, muka isteri dia pula berseri-seri. Berseri-seri orang perempuan masuk syurga besok, sama ada isteri yang asal ataupun bidadari, di mana suami boleh tengok muka di paha isteri. Dahsyat macam mana ni, Allahu Akbar. Ya, bila suami nak tengok ni, boleh terbayang-bayang muka tu. Punyalah lawa, nampak. Jadi orang boleh tengok orang perempuan, kalau pergi tengok muka suami, bercahaya dia macam cermin. Boleh tengok muka dia, ada bayang muka di muka suami. Masya Allah. Jadi, dalam syurga besok, tak ada orang berludah-ludah. Berengoi pun tak ada. Ya, tak ada. Orang perempuan dah tak ada haid dan nifas dah. Sekarang je masih untuk haid dan nifas. Allahu Akbar. Ya Allah, berikanlah kepada kami nikmat-nikmat syurga tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam riwayat lain, disebut anda katalah, satu orang wanita syurga itu, dia hulurkan tangan dia daripada langit, nescaya terang antara langit dan bumi ini, tak payah pakai matahari. Bercahaya-cahaya dah tangan dia. Itu dalam riwayat disebut. Allahu Akbar. Kita ni jangan bayang tau. Cerita daripada kitab. Jangan kita raya macam mana. Sebab ni bukan masa kita. Kita hijab belum buka. Kita banyak benda yang kita tak boleh khayal. Kalau fikir logik akal lain macam ni, Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Apa pula lain macamnya? Baik. Kemudian Abu Lais meriwayatkan dengan sanad ni daripada Zaid bin Arqam. Ini sahabat Nabi, nama dia Al-Arqam bin Arqam. Ibnu Al-Arqam ni dia ada anak nama dia Zaid. Ya? Ini tempat rumah dia tu, rumah usrah Nabi yang pertama lah. Masa Nabi permulaan dakwah Nabi. Dia kata ada satu orang ahli kitab datang kepada Nabi SAW. Lalu dia tanya, ahli kitab ni orang Yahudi, Ya Abul Qasim, betul ke engkau kata bahawa orang ahli syurga tu makan dan minum? Maka jawab Nabi, ya demi Allah, yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya. Seorang ahli syurga akan diberikan kekuatan 100 orang dalam makan, dalam minum dan juga jima. Sebab tu bidadari banyak. Layan dia. Kekuatan dia power. 100 orang punya kekuatan. Boleh makan. Sekarang ni kita banyak puasa. Puasalah. Sebab kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa. Tapi insya-Allah masuk syurga, Allah bagi makanlah tak berhenti-henti. Boleh makan. Sebab dia, kalau kita ni makanlah dunia berak banyak. Dalam syurga besok, dia akan keluar melalui peluh-peluh saja yang wangi-wangi. Sistem pencernaan dah bertukar. Makan dia keluar melalui titisan peluh dah. Kan? Cantik. Jadi dia kata, orang yang makan dan minum tu, kata Yahudi tadi, lazimnya mesti nak kena qada hajat. Takkan berak kau lah syurga. Tak ada tandas. Kamu dah cakap dah syurga tak ada tandas. Jawab Nabi, qada hajat orang ahli syurga, dia berupa keringat. Peluh yang berbau harum bagaikan kastri. Sebab kita ni, apa-apa yang keluar kat badan ni ikut sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ni ada buah pinggang yang kerja proses apa semualah. Tapi bila dia akhirat, besok Allah dah tukar dah sistem. Dia hanya mengeluarkan peluh saja. Allahu Akbar. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad dia daripada Mu'tah, Ibnu Sumai. Firman Allah Ta'ala, Tuba lahum wa husna ma'ab. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba lahum itu apa makna? Asal makna tuba ni bertuah dan berbahagialah mereka dan merupakan sebaik-baik tempat kembali. Tapi kata Abu Lais, ada yang tafsir kata tuba ni nama pokok. Dalam syurga
di mana dah dia punya panjang besar, menangi rumah-rumah yang di dalam syurga, yang di dalamnya ada macam-macam jenis buah, dan dia akan dihinggapi oleh burung-burung yang besar. Sehingga bila satu orang teringin nak makan burung, dia panggil. Tengok burung, dia panggil. Burung tu akan terbang, jatuh di atas meja makan, dan dia akan dapat makan. Di sayap sebelah berupa dinding, yang lain berupa dinding pula, dendeng, orang panggil dendeng. Allah, macam-macam orang terjemah dendeng yang macam makan. Sayap ni, burung tadi macam-macam panggang. Kemudian bila selesai makan, dia akan pulih terbang balik naik atas. Maknanya teringin nak makan, dia turun dan badan dia tu dah ready dah nak makan apa. Allahu Akbar. Baik, daripada Al-A'mash meriwayatkan daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata-katanya Nabi SAW, awalu zumratin tadkhulul jannah min ummati ala suratil qamar laylatul bar. Ini kita cerita kembara syurga ni. Orang masuk syurga yang grup pertama, kata Nabi, masuk dalam syurga dari kalangan umat aku, maka mereka itu ibarat bulan purnama, ya, wajahnya. Summat alladhina yalunahum ala surah asyadu najmin idha'ah. Kemudian grup kedua, yang mereka itu bersinar seperti bintang yang terang di langit. Summa, kemudian lagi, hum ba'da dhalik ala manazil la yabuluna wa la yataghawwatun wa la yabzuquna wa la yamtakhituna amsyatuhum adh-dha'ab wa majahiruhum al-ulwah wa rashhuhum al-misk wa akhlaquhum ala khalqi rajulin wahid ala tuli abihim Adam alaihissalam. Situ Nabi Ra'ah. Kemudian kata Nabi, mereka masuk ke dalam syurga masing-masing ikutlah tingkatan mereka. Berarti ibu, kita duduk dalam dunia ni kenalah jangan kita rasa mudah berpuas hati dengan apa amal yang kita dah buat. Saya derma dah ustaz, malas pun derma lagi. Saya dah baca Quran, baca lagi. Sebab apa? Apa-apa yang kita buat akan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah. Sebab tu kita takkan jemu mengaji, baca Quran, kita sedekah, buat baik dan sebagainya. Kita akan cari jalan untuk menambahkan kebaikan hidup kita di dunia ni. Supaya kebaikan hidup di akhirat bertambah. Kemudian mereka tak kencing, tak berak. Ya? Tak berludah dan tidak berhingus. Kemudian sikat rambut mereka itu daripada emas. Ya? Kemudian pewangi ukuk dia bagi. Ukuk ni pewangi lah. Ya, daripada kayu gaharu. Peluh mereka berbau kasturi. Dan bentuk badan mereka Allah jadikan sama. Tinggi dengan seperti Adam alaihissalam 60 asta. Allahu Akbar. Lagi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Nabi sebut, ahli syurga itu semua muda belaka. Di mana tak ada rambut di muka mereka kecuali di kepala, bulu kening. Janggut, kumis mereka itu kemalan dah tak ada bulu. Janggut tak ada, ketiak tak ada lagi. Bulu-bulu ketiak yang kita disuruh cabut dalam dunia ni Allah nak test je. Bulu kemaluan disuruh cukur, bulu ketiak disuruh cabut. Misal disuruh gunting. Janggut disuruh biar. Ini sebagai ujian untuk dapat pahala. Akhirat besok tak ada dah bulu ketiak. Kan? Jadi ada setengah orang perempuan dia rindu pula bulu ketiak suami dia kan, sebab dia raja tidur celah ketiak ke. Kan? Tak ada dah kan. Sebab apa? Ada ramai orang yang masa tu dia teringat dalam dunia lain macam kan. Tapi itulah kebaikan hidup di dalam syurga besok. Ya. Kemudian tinggi sama tinggi dengan Nabi Adam, umur seperti umur Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit umur 33 tahun. Di mana semua orang putih. Tak ada hitam dah. Pakaian je warna hijau.
Kemudian dihidangkan kepada mereka hidangan. Sehingga burung yang terbang lalu berkata kepada mereka, wahai wali Allah, aku ni minum dari sumber syurga salsabil. Aku makan dari kebun-kebun syurga buah-buahannya. Jadi rasalah sebelah badan aku masakan, sebelahnya gorengan. Makanlah. Lalu orang pun makan. Maknanya burung terbang apa? Jadi tak perlu sembelih goreng, tak ada dah. Burung tu sendiri siap. Burung tu dah bergoreng, dah masak sebelah-sebelah ni. Masya Allah. Jadi setiap orang wali-wali Allah ni akan diberi 70 perhiasan yang warna berbeza-beza. Di jari, setiap jari ada 10 cincin. Apa ada tulis pada cincin yang pertama, salamun alaikum bima sabartum. Cincin pertama tu dia tulis, salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah ke atas kamu di atas apa yang kamu sabar. Kemudian yang kedua, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu syurga dengan selamat sejahtera. Yang ketiga, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Syurga itu diwariskan kepada kamu disebabkan amalan-amalan kamu. Yang keempat, rufi'an ankumul ahzan wal ghumum. Diangkatlah daripada kamu sedih dan duka cita. Yang kelima, albasakumul hul wal hulal. Dipakaikan kepada kamu perhiasan-perhiasan. Lagi kemudian keenam, zawajakumul hurul ain. Dikahwinkan kamu dengan bidadari syurga. Yang ketujuh, walakum fiha ma tashtahi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Untuk kamu apa saja kehendak nafsu kamu, ambil. Kemudian, dan yang seronok mata memandang, dan kamu kekal di dalam syurga. Yang ke-8, rafa'tumun nabiyyina was-siddiqin. Maka kamu telah, rafaq ni mana? Kamu dah, orang kita berguna rapik ni mana teman rapik rapat. Kan rafaq tu kamu telah berkawan dengan siddiqin dan syuhada dan salihin dan nabi-nabi. Kesembilan, sirtum syababa la tahramu. Maknanya kamu akan kekal menjadi remaja, tidak akan tua-tua. Yang ke-10, sakantum fi jiwari man la ya'dil jiran. Kamu sekarang duduk di sebelah jiran-jiran yang tidak akan mengganggu dan menyakiti jiran. Baik. Al-Imam Abu Lis As-Samarqandi kata, siapa yang nak tadi ni? Nikmat-nikmat yang kita dah bacakan tadi itu macam-macam. Jadi siapa yang nak kena buat benda ni? Kena menepati 5 perkara. Siapa nak syurga? Dapatkan syurga ni dengan yang pertama, hendaklah mereka menahan diri daripada maksiat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa na'an nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa na'an nafsa 'anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Ada pun orang yang takut akan kedudukan kebesaran Tuhannya dan dia menahan dirinya daripada ikut hawa nafsu, maka tempatnya bila mati besok adalah syurga. Allahu akbar. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang telah terjebak dalam mungkar dan maksiat ini. Ya Allah, dan peliharalah kami daripada mungkar dan maksiat sepanjang umur kami ini. Ya Allah, sampai kami mati dalam keadaan menjadi hamba-Mu yang bertaubat, yang soleh, yang bertakwa. Itu. Yang kedua, hendaklah kamu redha dan rela dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sederhana. Jadi kita kena redha lah. Belajar redha. Sebab syurga ni disebut dalam hadis, hanya harga syurga itu ialah untuk orang yang tidak rakus. Tak tamak. Kita redha atas rezeki yang Allah bagi, sabar. Kita tak ada masalah apa Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Kan? Kita tak rakus, tak tamak, halaba. Kita ni orang jenis redha. Kemudian yang ketiga, rajinlah pada tiap-tiap amalan taat dan semua amal kebaikan.
Sebab barangkali amal yang kita buat yang dipandang sikit itulah yang menyebabkan Allah ampunkan dosa kita. Yang boleh menyebabkan Allah Ta'ala suka pada kita. Kan? Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran yang maksud dia syurga wa tilkal jannatu. Itulah syurga. Uristumuha bima kuntum ta'malun, dengan yang diwariskan pada kamu dengan sebab amal-amal yang kamu lakukan. Lepas tu kita ni kadang-kadang solat duha. Jangan tinggal. Kadang kita ni selawat selalu. Ya? Jangan tinggal. Ada seorang sahabat Nabi. Nama dia Muawiyah bin Abi Muawiyah Al-Laisi. Bila dia meninggal, datang malaikat bagi tahu khabar kematiannya kepada Nabi. Nabi ada kat luar Madinah masa tu. Muhammad, kawan kamu ni meninggal dah. Kamu nak solat jenazah tak? Nabi pun heran. Sahabat ni biar orang biasa lah kan. Nabi tenang. Maka Jibril pun tepukkan sayapnya ke bumi. Nampak daripada jauh. Dengan ni mukjizat lah kan. Nampak daripada jauh jenazah tu daripada jauh. Kemudian Nabi pun solat. Belakangnya malaikat 70,000. Dan sahabat Nabi solat jenazah. Nabi tanya, apa kelebihan orang ni? Jawab dia ni jalan ke duduk ke mulut dia komat-komit baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak hafal surah panjang-panjang tapi dia amal baca qul huwallahu bila-bila masa. Dia kita amal lah. Apa-apa yang orang pandang lekeh ke tak payah. Jangan kira orang. Kan kita bersedekah. Ibu-ibu hari-hari pergi surau masjid, jumpa anak yatim, sedekah lah. Kita tak tahu mana satu yang akan menyebabkan Allah sayang. Tengok orang kesian, tengok orang lapar, tolonglah. Sebab kita jangan kata aku dah buat dah yang lain. Sebab kita tak tahu yang mana satu yang Allah reject. Buat berterusan sambil doa. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat, hendaklah kamu cinta kepada orang-orang yang soleh. Kita tengok tuan-tuan guru, alim ulama. Bila ulama-ulama sakit, kita sedih. Ustaz Azhar Idrus masuk dalam hospital. Ya Allah, sembuhkan dia, sedihnya kita. Pertama, kalau ada ulama yang meninggal kan, orang soleh meninggal. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Ya Allah, hilanglah satu bintang mutiara umat ini. Kita sedih. Ini tak dengan orang soleh nak bergaduh. Asal orang soleh je, kita pun macam-macam lah kan. Dia serah di akhir zaman ni pelik-pelik. Kalau dengan hati-hati suka sangat. Allah, adakah kita boleh melihat zat malaikat akhirat? Oh, memang ada banyaklah zat malaikat boleh nampak. Sebab malaikat akan jaga kita. Malaikat ni dia akan kepung orang di padang mahsyar. Semua orang nampak. Malaikat jaga syurga neraka. Semua orang nampak. Itu memang terang lah. Banyak dalil dia lah ya. InsyaAllah. Dia ada masa kita akan jumpa dalil-dalil dia. Tapi secara terus terang, di padang mahsyar, malaikat akan menampakkan diri. Ada malaikat yang bawa arasy Allah, kita boleh tengok. Kan? Yang bawa arasy 12 malaikat besar tu, semua orang boleh nampak. Sebab dia akan diperlihatkan semua malaikat-malaikat ni. Kita akhirat besok, jin. Kita nampak jin, jin tak nampak kita pula. Maka dia terbalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian lagi, kita bersahabat dengan orang soleh-soleh ni. Sahabat dengan orang yang baik-baik. Cinta. Bergaulah dengan mereka. Dia harapkan syafaat. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, perbanyakkanlah kawan. Sebab setiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Kita ni kawan-kawan grup ni, contohnya kita dalam grup ni ada 65 orang. Bila kita mati esok, anak kita pun mesej dalam grup. Grup ngaji online ni. Maka semua pakat berdoa. Mudah-mudahan doanya dimakbul. Petang lagi semua datang, jom bang kawan kami dalam grup meninggal. Ajak suami pergi solatkan jenazah. Nabi kata mana-mana orang yang disolatkan jenazah dia oleh 40 orang yang ikhlas berdoa untuk dia, pasti akan diampunkan dosa dia. Kita kawal orang soleh-soleh ni untung. Dia doa untuk kita. Dia tak dengki dengan kita. InsyaAllah. Nombor 3. Apa yang terlepas tadi?
Rajinlah mengerjakan ibadat dan taat. Nombor 3. Ya. Rajin mengerjakan setiap amal ibadat dan taat. Apa-apa yang baik, kita pakat buatlah. Ngaji ni, kita online, baik, buat teruskan. Tolong orang, baik. Solat sunat, baik, buat. Sebab kita tak tahu yang mana satu amal ibadat tu yang akan diterima oleh Allah. Buat. Yang keempat, cinta pada orang soleh. Ulama-ulama, solehin. Kemudian, yang kelima, ya, banyak kalau doa minta syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Setiap hari minta sepanjang Ramadan ini. Minta doa supaya mati husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Doa hari-hari. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Hari-hari minta supaya dimatikan dalam husnul khatimah. Baik. Kemudian lagi. Kata-kata ahli hikmah, dia kata, cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala itu kebodohan. Kan? Kata-kata, dah 5 dah dapat kan? 5 dapat dah. Kata ahli hikmah menutup dia ini, tutup kita ni. Kata ahli hikmah, cenderung pada dunia setelah mengetahui pahala itu kebodohan. Tak bersungguh-sungguh amal, dah tahu besarnya pahala, itu adalah orang yang pemalas. Pahala besar, yelah. Ramadan pahala banyak, yelah. Tahu dah pahala sedekah 700, tak sedekah juga. Tahu dah baca Quran, satu huruf 10 pahala. Tahu kan? Allahu Akbar. Saya ulang balik, ikut lupa ya. Nombor 1, tahan diri daripada maksiat. Nombor 2, redha dengan pemberian Allah Ta'ala. Nombor 3, rajin melakukan taat dan ibadat. Nombor 4, cintai orang yang soleh-soleh. Ya. Lagi, apa dia lagi? Bergaul dengan mereka. Ya. Dan yang keempat, yang kelima, banyakkan doa minta syurga dan juga husnul khatimah. Baik. Jadi, kata ulama ahli hikmah ni, kalau kita dah tahu banyak pahala tapi masih pulun dunia juga. Ini satu kebodohan. Kemudian dah tahu dah pahala banyak, tapi kita tak sungguh-sungguh beramal. Itu satu benda apa dia kata, itulah orang yang lemah dan malas. Dan di syurga ni, dia kata ada masa istirahat yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang tak pernah istirahat. Sebab tu kita dengar tu imam baca talqin, wahai si mati, istirahatlah kamu seperti mana rehatnya pengantin baru. Orang yang soleh ni tak pernah rehat. Sibuk mengaji, sibuk tolong itu, tolong ini. Tak berhenti-henti. Kan? Banyak benda kena buat tu, kena buat ni. Sahabat-sahabat Nabi Rasulullah mana ada rehat? Rasulullah mana ada pencen? Berterusan, sekejap berjuang, sekejap berperang, sekejap berdakwah. Macam-macam. Jadi, dan dia kata lagi, dan ada satu kepuasan yang tidak dapat dirasai kecuali oleh orang yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam dunia. Sekarang ni dalam dunia, puas hati aku dapat ni, puas hatiku. Tapi masuk syurga, maka orang yang dalam dunia ini, dia sifat dia qanaah, ya. Orang macam inilah yang akan rasa kelebihan. Meninggalkan lebih-lebih. Itulah dunia ni, jangan over sangat kan. Jadi, dan cukup dengan kesederhanaan dalam dunia ni. Ada satu orang ulama zuhud, dia makan nasi dia makan sayur campur garam je. Lalu orang tegur, cukup ke kamu ni makan macam ni je? Dia kata, saya jadikan makan ni untuk syurga. Engkau jadikan makanan untuk tandas. Dan kita betul ya. Kita nak makan petang, ya Allah, habis masa tu sibuk pergi bazir Ramadan sini. Padahal nak makan kejap je. Buka puasa, tamang air. Alah makan dah sikit nasi, simpul-simpul masak dah. Habiskan masa baca Quran ni tak, pukul 5 keluar. Duit banyak habis. Sedekah sikit.
Kita banyak lebih utamakan makan kan di kita lah. Jadi kamu ni jadikan makan untuk pergi tandas. Saya ingat nenek saya dulu. Masya Allah, nenek saya Allah bagi dia meninggal waktu nak solat. Dia meninggal dalam kain telekung dia tu. Nenek ni dia makan nasi dengan garam je. Tak minyak kan. Ikan kering gitu lah duduk kampung. Dia takkan makan makanan yang beli kedai orang kafir. Dia kata jangan cik orang kapiak buat, janganlah makan kan. Dia makan. Dia orang miskin. Dia selalu sebut kat kami, dia kata jimat-jimat lah kita nak pergi Mekah. Azal nak pergi Mekah, ada duit sikit padi dia simpan, dia tabung haji tu nak pergi Mekah. Ayat dia, cik, jimat-jimat lah, jangan membazir nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah Allah bagi. Dia dapat ke Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, nenek Ini orang-orang yang suka derma. Suka derma. Dia orang miskin tapi suka menderma. Sebab apa? Hidup dia simple. Kita sekarang anak-anak kita, ya Allah, kita train nak makan Korea lah, tak Korea lah, semua ada. Nak makan tak puas lagi. Itu punca penyakit ni, kan? Orang dulu-dulu makan senang je, nasi ulam gitu je kan. Saya kecil-kecil dulu, mak saya kalau bahasa buka puasa, nasi ulam. Kutip, pucuk-pucuk, potong-potong-potong, ikan kering, goreng-goreng sikit, bubuk krisik, gaul dengan nasi. Dah makan sedap, gemuk-gemuk belaka anak-anak kan. Simple. Allahu Akbar. Sebab apa? Yang penting kita makan kerana nak pergi ibadat. InsyaAllah. Saya makan segala-galanya untuk kuatkan ibadat. Macam baru ni seorang wali Allah yang terkenal lah di Kedah tu, Pak Sumit. Orang pergi rumah dia. Tengok dia makan sangat-sangat simple. Orang tengok dia makan. Pak Sumit tu dia makan nasi dengan telur kicap je. Alah, orang tanya, maksud makan ni? Alah, dia kata makan nak bagi kuat bangun ibadat je. Tak you makan banyak-banyak. Ni pun okey dah. Simple. Batulah orang-orang macam ni, dia tak perlu duit banyak. Kita ni, sebab apa kita tamak alaba sangat, kedekut dan sebagainya. Sebab kita ni kira nak makan besar dan sebagainya. Bukan tak boleh makan, tapi jangan fokus utama pada makan. Ada duit, orang-orang ni kuat wakaf. Dia orang kuat sedekah. Sebab apa? Duit dia tahu nak bagi bekalan akhirat. Ibu-ibu, insyaAllah kita usahalah untuk jadi seperti orang yang soleh-soleh insyaAllah. Jadi kita berhenti sekadar dulu insyaAllah. Kalau ada soalan saya buka insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan banyak untuk bertanya. Dan Ustaz, silakan. Ya, rasanya sebenarnya jelas saya tak ada soalan dah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Fadil Ustaz Haji Ghazali. Dan ucap terima kasih itu perkongsian ilmunya, iaitu kembaran syurga. Moga langkah ini meninggalkan jejak dalam jiwa-jiwa yang mengembara ke syurga Allah, dan moga usaha kita diterima dan diakui oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk dan diberi kefahaman dan manfaat melalui perkongsian ilmu ini. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan juga kepada pelajar especially. Terima kasih kerana sudi menaja, dan insyaAllah semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz. Dan Ustaz, bagaimana mulakan majlis ini? Dipersilakan untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Lagi tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr insyaAllah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terus ilmunya. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama, Dik. Sama-sama. Assalamualaikum.